Terima kasih Tuan Yang di-Ketua. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Yang Berhormat daripada Sabak Bernam. Tuan Yang di-Ketua, berdasarkan kajian pengesanan graduan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, pada tahun 2020 kadar kebolehpasaran graduan adalah pada 84.4%, menurun sebanyak 1.8% berbanding tahun 2019 iaitu pada kadar 86.2%. Sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing graduan di pasaran pekerjaan, Kementerian telah melaksanakan beberapa langkah, antaranya: yang pertama, melaksanakan program latihan berbentuk reskilling dan upskilling. Melalui usaha ini, graduan Universiti Awam, IPTS, Politeknik serta College Community bagi tahun 2019, 2020, 2021 yang masih belum bekerja ditawarkan tempat untuk mengikuti program-program latihan berbentuk reskilling dan upskilling. Contohnya, inisiatif di bawah penjana KPT CAP. Peserta yang mengikuti program ini dijamin penempatan pekerjaan sebaik saja mereka menamatkan latihan sekurang-kurangnya bagi tempoh 12 bulan sekiranya memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Sehingga 1 Oktober 2021, sejumlah 7,288 graduan yang menerima latihan telah mendapat penempatan pekerjaan atau menjana pendapatan sendiri. Yang kedua, melaksanakan program intervensi kebolehpasaran graduan. Program intervensi ini memberikan nilai tambah kepada graduan yang dikenal pasti rendah kadar kebolehpasarannya, iaitu CGPA 3.3 ke bawah, atau daripada program-program pengajian yang rendah kadar kebolehpasaran iaitu 50% ke bawah. Program ini turut menawarkan jaminan pekerjaan kepada peserta sebaik saja mereka menamatkan latihan yang dilaksanakan secara kolaborasi strategik bersama penyedia perkhidmatan dan agensi-agensi tertentu. Bagi tahun 2020-2021, sejumlah 1,235 graduan telah mendapat penempatan pekerjaan melalui program ini. Yang ketiga, melaksanakan Structured Internship Program. SIP merupakan program penempatan pelajar untuk latihan industri secara berstruktur dan seterusnya ditawarkan penempatan di industri secara kekal sekiranya layak. Yang keempat, menyemak dan menambah baik secara berkala kandungan modul dan program akademik yang ditawarkan. Di sini Kementerian menekankan agar program pengajian serta kandungan kursus pengajian hendaklah sentiasa disemak secara berkala oleh institusi pengajian tinggi berkaitan. Saringan dilaksanakan bersama beberapa agensi dan jabatan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perangkaan Malaysia, Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh, Talent Corp, Malaysia Investment Development Authority, Badan Profesional dan sebagainya bagi memastikan program akademik yang ditawarkan oleh IPT adalah sejajar dengan dengan keperluan guna tenaga negara serta memenuhi kehendak industri. Dan yang kelima pula adalah membangunkan pelan strategik kebolehpasaran graduan 2021-2025 sebagai usaha jangka sederhana untuk meningkatkan kebolehpasaran. Kementerian telah membangunkan pelan strategik kebolehpasaran graduan 2021-2025. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, sila Sabak Bernam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi, dan nampaknya pengajian tinggi berusaha bersungguh-sungguh. Walau bagaimanapun kita masih lagi ramai graduan-graduan yang di luar sana menganggur, dan saya lihat mungkin kursus-kursus yang diadakan di kementerian ataupun di pihak swasta kadang-kadang tidak memenuhi kepada pasaran kerja. Dan saya nak bertanya kepada pihak menteri, setakat manakah kerajaan telah menyediakan kemahiran digital dan juga kemahiran usahawan kepada graduan-graduan pasaran, dan juga adakah usaha untuk menetapkan kadar allowance minimum untuk pelajar yang praktikal sama ada di sektor swasta ataupun di sektor awam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sabak Bernam. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih di atas soalan tambahan berkenaan mengenai penyediaan graduan dengan kemahiran digital. IPT ada integrasikan kursus berkaitan ICT dengan program-program pengajian sedia ada seperti yang berkaitan dengan data science, bioinfografik, literasi dan sebagainya.
Dan selain daripada itu, ianya bertujuan untuk agar pelajar ini dapat menguasai kemahiran ICT berkenaan. Dan yang keduanya pula, apa yang dilaksanakan oleh kementerian adalah menjalankan kolaborasi dengan penubuhan ataupun Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkaso dan Microsoft. Yang ini untuk melaksanakan program Microsoft Global Skills Initiative, Digital Skills for Tomorrow's Job. Dan inisiatif ini kita tengok dapat menyediakan tempat kepada hampir 25,000 pelajar dan graduan dalam meningkatkan kemahiran digital mereka. Dan saya juga nak maklumkan terdapat kerjasama dengan Shopee yang dilaksanakan oleh kementerian melalui program Mohi Shopee Siswa Mall, di mana ia mensasarkan 12,000 orang graduan dilatih dengan kemahiran digital. Dan mengenai kadar allowance minimum pula, sebenarnya saya nak maklumkan bahawa latihan industri ini tertakluk pada dasar latihan industri negara, dan pelajar berhak untuk membuat pilihan penempatan praktikal swasta yang bersesuaian, termasuk memilih majikan yang memberi allowance dengan pemantauan pensyarat institusi masing-masing. Bagi latihan praktikal di agensi kerajaan pula yang berhormat, Surat Edaran JPA bilangan 10 mengenai allowance latihan amali pelajar institusi pengajian tinggi di agensi kerajaan ada menyatakan bahawa pelajar sedang menjalani latihan praktikal dibenarkan menerima bayaran allowance sebanyak RM15 sehari untuk tempoh maksimum 3 bulan. Dan walau bagaimanapun, kita di peringkat kementerian kita untuk bajet yang akan datang, kita ada memohon peruntukan tambahan daripada Kementerian Keuangan dengan anggaran lebih kurang 450 juta yang berhormat Menteri Keuangan melalui Belanjawan 2022 untuk pelajar yang mengikuti semua latihan industri bagi tahun 2022, dan saya harap dapat dipersetujukan oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Contoh dia. Terima kasih Menteri. Padang Serai. Saya jemput yang berhormat Pematang Pau. Aduh. Padang Serai. Terima kasih Speaker. Soalan susulan saya yang berhormat Menteri, sejak RMK 11 lagi, isu ketidakpadanan pasaran buruh ini menjadi masalah yang dihadapi oleh kita. 83 minggu telah berlalu dengan 1,265 institusi TVET ditutup, dan TVET ini sebahagian daripada keperluan industri. Dan laporan Ketua Audit juga menegur bahawa wujudnya fragmentasi terlalu banyak kementerian yang mengawal selia TVET. Maka akhirnya perlu ada usaha untuk menyatukan kesemua program dan akreditasi. Yang berhormat ada mengumumkan usaha dalam ke arah ini. Tapi saya juga ingin menanya, kenapakah yang berhormat Perdana Menteri juga mengatakan bahawa program upskilling dan reskilling akan diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan apakah sebenarnya perancangan ke depan berkait dengan penyatuan akreditasi? Adakah kita akan adakan satu suruhanjaya berkait dengan hal ini? Terima kasih Speaker. Terima kasih Pematang Pau. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berhormat daripada Pematang Pau. KPT adalah sekretariat kepada Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara telah ditubuhkan dan telah mesyuarat kali pertama telah dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pago sebelum ini. Dan majlis ini merupakan satu badan tertinggi pembuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara dan berperanan untuk menambah baik penyelarasan ekosistem TVET dengan sokongan padu daripada semua pihak. Kalau tak salah saya ada 11 kementerian yang berkait rapat dengan majlis TVET dan disertai oleh para akademik dan peneraju industri. Mesyuarat kedua saya nak maklumkan akan dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada awal November. Dan mengenai soalan tadi yang berhormat menyatakan bahawa di dalam ada satu paper yang akan dibawa di dalam mesyuarat majlis TVET yang akan datang, di mana sistem penarafan merentasi institusi TVET awam dan swasta
ini akan diharmonikan oleh pihak kerajaan, dan saya juga paper itu akan dibentangkan oleh Kementerian Sumber Manusia, dan insya-Allah perbincangan lanjut akan dibincangkan di dalam mesyuarat tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Boleh satu lagi? Saya nak teruskan sebab panjang masa lah kita berikan. Pasal graduan, keboleh pasaran graduan ni Speaker, kalau boleh sikit. Pendek aja. 30 saat. 30 saat sila. Pilih mana baru. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, keboleh pasaran graduan sangat bergantung pada kualiti graduan yang dilahirkan oleh universiti. Jadi kepimpinan dan halatul universiti itu sangat penting. Peranan ini dimainkan oleh lembaga pengarah universiti. Bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan rasional pelantikan seorang anak muda umur 20-an, Danesh Raj Nagarajan, sebagai lembaga pengarah Universiti Malaya? Bagaimana dia boleh membantu reputasi dan juga keyakinan pemegang taruh terhadap universiti tertua di negara kita ini? Terima kasih. Terima kasih. William. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Lantikan beliau adalah berdasarkan bahawa involvement dia selaku alumni di universiti berkenaan, dan inilah masa yang paling sesuai untuk kita memberi kepercayaan kepada orang muda, terutamanya di dalam peranan mereka sebagai salah satu daripada LPU di Universiti Awam. Terima kasih. Terima kasih Menteri.